Bayi-bayi yang lahir dalam kem ni kemudiannya juga akan digunakan sebagai subjek eksperimen. Semasa Perang Dunia Pertama, Malaysia yang masa itu masih dikenali sebagai Tanah Melayu tak terlepas daripada menjadi sasaran tentera diraja Jepun. Walaupun tempoh penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu hanyalah selama 3 tahun 8 bulan, tapi penyiksaan tentera Jepun terhadap penduduk tempatan masih lagi tertulis dalam buku-buku sejarah kita. Di satu sudut benua Asia yang lain, iaitu di Harbin, China, kekejaman tentera Jepun mencapai tahap yang aku tak mampu nak gambarkan dengan kata-kata. Dalam video ni, aku akan ceritakan tentang Unit 731, di mana tentera Jepun telah menggunakan tawanan perang mereka sebagai tikus makmal bagi eksperimen mereka. Kesemua eksperimen ni bersifat kejam dan tak berperi kemanusiaan, dan jumlah korban Unit 731 dianggarkan setinggi 300,000 mangsa. Unit 731 ditubuhkan oleh tentera diraja Jepun sebagai pusat penyelidikan untuk menghasilkan senjata kimia atau senjata biologi untuk mereka gunakan semasa peperangan. Para saintis dekat pusat penyelidikan ni tanpa segan silu menggunakan manusia sebagai bahan uji kaji mereka. Kebanyakan mangsa ni merupakan rakyat Cina, Korea, Rusia dan juga Mongolia. Dan mereka ni biasanya ditangkap atas kesalahan-kesalahan kecil, macam mencuri atau bergaduh. Tapi dalam semua banduan yang dihantar ke Unit 731, tak ada seorang pun yang keluar hidup-hidup. Antara eksperimen yang dijalankan di Unit 731 ialah untuk memahami kesan cuaca sejuk yang melampau ke atas badan manusia. Jadi, cara saintis dekat Unit 731 ni buat eksperimen ialah dengan membawa banduan yang menjadi subjek uji kaji keluar pada musim sejuk, dan banduan tadi kemudiannya akan disimbah dengan air berulang-ulang kali sampailah tangan dan kaki mereka menjadi sejuk dan beku. Kemudian doktor akan cuba pelbagai cara untuk defrost balik tangan dan kaki banduan tadi. Kadang-kadang diorang akan biar je banduan tu, tapi kadang-kadang diorang akan simbah dengan air suam. Dan akhirnya mereka mendapati bahawa air suam pada suhu antara 30 ke 50 darjah Celsius adalah cara yang terbaik untuk membuatkan hilangnya frostbite. Ada juga subjek yang dijangkitkan dengan penyakit berjangkit seperti campak, taun dan botulism. Subjek ni kemudiannya akan dibedah hidup-hidup tanpa sebarang bius bagi mengkaji kesan penyakit-penyakit tersebut terhadap organ dalaman manusia sebelum berlakunya perebutan. Banduan-banduan yang menjadi mangsa kegilaan yang berlaku dekat pusat penyelidikan ni macam tak dianggap sebagai manusia. Malahan doktor dan saintis di Unit 731 menggelarkan banduan-banduan ni sebagai maruta atau tunggul kayu. Macam yang aku cakap tadi, penyelidikan utama yang dibuat di Unit 731 ialah pasal wabak penyakit. Eksperimen mereka bukan saja dibuat di dalam kem, tapi mereka juga menggunakan perkampungan kecil di sekeliling kawasan kem tu sebagai tempat mereka membuat uji kaji. Diorang ni nak cari metod yang paling berkesan untuk sebarkan penyakit yang berbahaya. Antara cara yang digunakan ialah dengan menyembuh patogen dengan kapal terbang dan dengan cara mencemar air telaga yang digunakan oleh penduduk kampung. Dianggarkan sekitar 200,000 rakyat negara Cina mati akibat dari eksperimen-eksperimen ni. Tentera Jepun juga menggunakan banduan-banduan ni untuk menguji senjata-senjata mereka seperti bom tangan, senapang dan juga gas beracun. Mangsa diikat pada tiang dan kemudian bom tangan dibaling ke arah mereka dari jarak yang berbeza-beza. Diorang juga akan guna cara yang sama untuk menguji senapang diorang. Kemudian mayat-mayat tu akan diperiksa. Luka-luka pada badan mereka akan direkod bagi tujuan mengukur keberkesanan senjata-senjata yang akan diorang gunakan dekat medan perang. Bagi tentera Jepun, kalau orang tu bukan berbangsa Jepun, nyawa diorang macam tak ada nilai. It's as if they're not even human. Banduan wanita dipaksa mengandung setelah mereka telah didedahkan dengan kuman yang menyebabkan penyakit berjangkit untuk mengkaji jangkitan antara ibu dan anak yang dikandung dan juga kesan penyakit pada organ reproduktif mereka.
Bayi-bayi yang lahir dalam kem ni kemudiannya juga akan digunakan sebagai subjek eksperimen. Contohnya macam eksperimen frostbite yang aku cakap tadi. Dalam satu eksperimen yang melibatkan bayi, direkodkan yang bayi cuma mampu hidup selama 3 hari saja jika dibiarkan tanpa sebarang bantuan dari orang dewasa. Siflis ialah sejenis penyakit kelamin atau STI dan penyakit ini dihidapi oleh ramai tentera Jepun pada masa itu. Bagi mengkaji penyakit siflis, banduan lelaki dan perempuan dipaksa untuk melakukan hubungan sesama mereka. Kalau ada banduan yang menolak, mereka akan dihukum bunuh. Banduan kanak-kanak dan bayi pun tak terlepas dari menjadi subjek kajian penyakit siflis ni. Mereka ni kemudiannya akan dibedah hidup-hidup untuk mengkaji kesan penyakit ke atas organ dalaman mereka pada setiap tahap penyakit. Aku rasa ni eksperimen yang paling kejam dekat unit 731. Banduan atau subjek eksperimen akan dimasukkan ke dalam pressure chamber dan tekanan dalam chamber tu akan dinaikkan perlahan-lahan sampai kadang-kadang mata banduan kat dalam tu akan tercabut dulu sebelum diorang mati. Banyak lagi eksperimen-eksperimen yang langsung tak menghargai nyawa manusia yang berlaku dekat unit 731 ni. Antara eksperimen yang berlaku dekat situ termasuklah ada banduan yang didedahkan pada tahap radiasi yang tinggi, ada pula banduan yang disuntik dengan darah haiwan atau air laut, dan ada juga banduan yang dibakar hidup-hidup. Eksperimen-eksperimen ni dibuat kerana tentera Jepun nak tahu apa yang boleh mereka lakukan andai kata berlaku perkara-perkara ni pada tentera dan macam mana cara paling cepat untuk sembuh. Hidup tawanan-tawanan perang di unit 731 ni boleh dikatakan macam dalam neraka dunia. Di penghujung Perang Dunia Kedua, masa tentera Soviet dah nak sampai ke Harbin, Jepun menghapuskan bukti kegiatan mereka di unit 731 secepat mungkin. Banduan-banduan yang masih hidup masa tu diracun sehingga mati dan sebanyak 600 buruh paksa ditembak mati. Ketua unit 731 iaitu Lieutenant General Ishii Shiro meletupkan kompleks pusat penyelidikan unit 731 sebagai usahanya untuk menghapuskan bukti. Tapi ada juga sebahagian daripada bangunan pusat penyelidikan tu terselamat dan tempat tu sekarang dah dijadikan sebagai muzium. Unit 731 ni pada masa tu dianggap sebagai top secret project tentera diraja Jepun. Sampaikan lieutenant-lieutenant dan general-general yang tak terlibat dengan unit ni langsung tak tahu tentang kewujudan pusat penyelidikan ni. Rahsia ni disimpan atas arahan Maharaja Jepun sendiri. Lepas tamatnya perang, Amerika tahu tentang kewujudan unit 731 dan aktiviti tentera Jepun dekat pusat penyelidikan tu. Tapi Amerika pula berjanji tak akan hiburkan rahsia ni asalkan Jepun setuju untuk berkongsi dengan diorang semua data eksperimen. Kebanyakan doktor dan saintis yang terlibat dengan unit 731 hidup macam biasa lepas perang tamat. Ada yang jadi lecturer dekat universiti, ada yang buka klinik sendiri di Tokyo, dan ada juga yang balik kampung jadi petani dan hidup aman sampai hujung hayat diorang. Jadi kisah pasal unit 731 ni tak ada happy ending. Tapi walau macam mana pun kerajaan Jepun cuba menafikan kewujudan unit 731 selepas perang tamat, lama-lama rahsia itu terbuka juga. Okay guys, that's it for today's video. Aku harap korang suka dengan video ni. Pada korang yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah, turn on notification, like, komen dan share untuk membantu channel ni berkembang. I will see you on my next video. Bye.